Salam sejahtera. Sangat menghairankan, Mat Sabu semakin tua semakin menjadi. Semakin tua semakin hebat, semakin berusia makin hebat. Beliau kini digelar sebagai orang yang tak pernah berhenti kerja. Beginilah pemimpin yang kita mau. Bukannya pemimpin yang makan gaji buta saja. Banyak bercakap, banyak berkokok, banyak menyalak, tapi tiada guna. Tiada apa-apa yang dikerjakan. Tapi Abang Mat Sabu atau Abang Mat tak reti duduk diam. Ini rupa-rupanya dia buat. Ada sahaja kerjanya bangunkan pertanian. Macam inilah Menteri Cap luar biasa. Ini cap naga, bukan cap ayam. Menteri yang lain cap ayam, kata netizen. Yang ini Menteri Naga, yang mana bekerja untuk rakyat, bekerja selagi ada kekuatan. Komitmen sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang ditunjukkan Datuk Seri Muhammad Sabu sehingga ke hari ini nampaknya mendapat perhatian masyarakat. Seorang penyokong kerajaan dikenali Abang Botak menyifatkan Muhammad atau lebih dikenali sebagai Abang Mat Sabu sebagai individu yang kuat bekerja. Katanya pencapaian demi pencapaian telah dilakukan oleh Mat Sabu yang juga Presiden Amanah itu. Lepas satu ada je bendanya. Tak duduk diam katanya. Kuat betul lah beliau bekerja. Dengan Iran import ayam. Dengan Cina kita ekspor durian segar katanya. YB Mat Sabu juga ada beritahu. Kerajaan telah bersedia untuk menandatangani surat hasrat LOI dengan Filipina bagi meningkatkan atau kerjasama dalam bidang teknikal dan juga perdagangan pertanian. Dengan menandatangani LOI ini, maka akan memperkukuh lagi kerjasama strategik dalam perdagangan pertanian kedua-dua negara, katanya. Dasar katanya. Abang Mat kita ni memang tahu apa benda nak buat bagi memperluaskan lagi jaringan strategik bersama negara-negara Asia dan juga negara luar, katanya di TikTok. Dalam video sama, lelaki itu turut merakamkan ucapan syabas kepada Abang Mat di atas inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan. Kata beliau lagi, sabas Abang Mat. KPKM juga tak kurang hebat menyambut apa juga tindakan dan hasrat menteri. Alhamdulillah, ini satu contoh pemimpin yang tak peduli apa nak jadi dengan pembangkang. Dia punya hal lah. Tapi beliau tetap bekerja untuk mencapai tahap yang lebih tinggi dan terjamin dalam food security negara. Puji beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa yang pastinya tidak disukai oleh Perikatan Nasional dan Pembangkang. Isunya ialah Perikatan Nasional tidak ikhlas tunggang isu sumbangan syarikat dosa. Perikatan Nasional PN disifatkan hanya menunggang isu sumbangan syarikat dosa, iaitu Arab, secara tidak ikhlas apabila berterusan menyerang isu sumbangan syarikat Tiger untuk sebuah sekolah Cina. Menurut netizen, ini kerana pada tahun 2020 dan 2022, syarikat pembuat dan penjual arak Carlsberg, Heineken serta Tiger menyumbang untuk sekolah vernakular. Seorang aktivis Iqmal Iskandar dalam postingnya menjawab persoalan, kenapa Pakatan Harapan tak pertikai sebelum ini? Ini kerana bukan semua orang tahu pekeliling sesebuah kementerian. Hanya menteri dan pegawai tinggi kementerian sahaja yang tahu berkenan pekeliling ini. Maka, jika benar pekeliling itu sudah wujud sejak tahun 2018, maka apa tindakan mantan Menteri Pendidikan yang kini Ahli Parlimen Putrajaya, Dr. Razidin tak kalah Carlsberg dan Heineken menyumbang jutaan ringgit kepada sekolah vernakular? Walaupun mungkin lupa, tapi saya sangat ingat, tak kala Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan sumbangan kepada UTAR, tapi Perdana Menteri Lapan menyambung semula sumbangan itu.
Di mana walaun ketika itu? Merujuk kepada penyokong Tegar PAS. Isu sumbangan syarikat arak dan rokok kepada syarikat vernacular panas. Ekoran kejadian timbalan menteri yang juga ahli Parlimen Sepang menerima satu mock check sumbangan sebuah syarikat arak kepada sebuah sekolah Cina di Sepang. Saudara, hari ini juga netizen terkejut apabila individu kirim surat layang kes Zulfarhan munculkan diri di IG. Salah seorang saksi yang bertanggungjawab mengirim surat layang berhubung kes pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain disebut-sebut pengguna media sosial sejak semalam. Identiti yang tidak diketahui sebelum ini akhirnya berjadi ditemui warga maya dan sekaligus membuatkan individu itu tampil muncul di media sosial. Dalam persatu perkongsian di Instagram, Muhammad Aiman Aufa yang merupakan saksi pendakwaan kes Zulfarhan memuat naik satu ucapan ringkas berkenan surat layang tular di media sosial. Setelah hampir 8 tahun, ini first time kali pertama saya tengok semula surat ini. Lepas saya letak dulu, tak pernah tengok dah sampai sekarang, demikian kata Muhammad Aiman. Dia juga tidak tahu bagaimana surat tersebut boleh tersebar sehingga menjadi bualan orang ramai. Tak tahulah macam mana boleh sampai ke publik umum. Apa-apa pun Al-Fatihah buat keluarga arwah, katanya. Kita manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha. Allah penentu segalanya. Al-Fatihah, katanya pada hantaran itu hari ini. Terdahulu, tular surat layang dipercayai dihantar oleh Muhammad Aiman kepada warden asrama yang memohon agar bilik Allahyarham diterja dan diselamatkan segera. Kalau ada perasaan, ada sifat peri kemanusiaan, saya minta sangat-sangat pergi embus bilik 4 hingga 10 blok Setria depan masjid. Dalam tu ada pesakit yang sangat-sangat perlukan rawatan segera, katanya. Pada 28 Jun 2018, Muhammad Aiman yang ketika itu berusia 22 tahun mendedahkan kepada mahkamah bahawa dia menulis 2 pucuk surat layang untuk memberitahu pihak atasan UPNM yang Zulfarhan Osman didera oleh rakan-rakannya. Ia selepas dia melihat mangsa terbaring dengan seluruh badannya menggelembung dipenuhi tompok kehitaman dan darah di bilik 419 asrama penginapan UPNM pada 22 Mei 2017. Surat layang pertama diselitkan di pagar Rumah Sakit Angkatan Tentera Resat pada 23 Mei 2017 dan surat layang kedua diletakkan di bawah pintu bilik seorang jurulatih pada keesokan harinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Selepas Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim, diserang terang-terangan oleh pembenci beliau dengan mengatakan bahawa hutang mana yang menjadi kurang. Hutang mana yang kurang apabila Anwar Ibrahim kata negara kita sedang berjaya mengurangkan hutang dan berjanji mengurangkan hutang secara berperingkat. Ramai orang yang terkesan, ramai orang yang termelompat. Mereka tak percaya. Biasalah kan? Anda tak percaya ke? Mereka mempersoalkan sejauh mana kebenaran apa yang Anwar kata. Anwar diam-diam saja. Akhirnya dia tampil memberikan fakta yang anda tunggu-tunggu. Jadi kalau selama ini ada yang memfitnah, ada yang kata itu bohong, itu hanya cakap-cakap, ini saya kongsikan dengan anda fakta yang benar dan tepat. Anda kongsikan kepada semua orang, terutama yang betul-betul sudah percaya pembohongan orang-orang pihak lain yang mengatakan Anwar Ibrahim bohong tentang pembayaran cukai, pembayaran hutang negara itu. Jadi aku kongsi dengan kamu semua. Ini dia. Kerajaan kurangkan hutang negara bukan cakap kosong, kata Perdana Menteri. Kerajaan telah mengurangkan hutang negara daripada 100 bilion pada tahun 2021 dan 2022 kepada 93 bilion ringgit Malaysia sahaja pada tahun 2023, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda boleh cek data itu. Pada tahun 2021, nilai hutang negara ialah 100 bilion ringgit.
Dan pada tahun 2022 menjadi 93 bilion. Jadi kurang sebanyak 7 bilion. Perdana Menteri kata pada tahun 2024 ini pula, katanya kerajaan dijangka akan berhutang sebanyak 86 bilion sahaja. Bukankah itu nombor yang tepat, data yang betul bahawa memang ada berlaku pengurangan hutang? Anwar menjawab, dakwaan kononnya kerajaan Malaysia Madani pimpinan beliau tidak serius dalam mengurangkan hutang negara. Hirok pikuk minggu lalu mengenai kedudukan hutang negara seolah-olah Perdana Menteri Anwar tidak memberikan maklumat yang benar tentang kedudukan hutang negara. Kata Anwar Ibrahim, saya sudah jelaskan bahawa ada hutang yang kita warisi yang mencecah 1 hingga 1,5 triliun. Diwarisi oleh Anwar Ibrahim. Bukan dia yang buat hutang, tapi orang yang buat hutang. Kamu paham kan tu? Jadi kenapa kamu salahkan Anwar Ibrahim yang baru saja jadi Perdana Menteri dalam 2 tahun ini? Terpaksa pula menanggung hutang yang dibuat oleh Perdana Menteri yang lepas, termasuklah Muhyiddin Yassin, Najib Tun Razak. Jadi kenapa semuanya dibebankan kepada Anwar? Walhal Anwar Ibrahim berusaha mati-matian untuk membayar hutang itu, termasuklah mengambil langkah tidak populer, yaitu membuat penyasaran subsidi diesel bersasar. Itu cara untuk salah satu membayar hutang. Jadi, kenapa kamu marah? Kata Anwar, memang komitmen kita untuk mengurangkan hutang. Dan ini kita lakukan, kata Anwar dalam satu video yang dikeluarkan hari ini. Menurut Anwar, pada tahun 2021 dan tahun 2022, kerajaan telah berhutang dari dalam dan luar negara sebanyak 100 bilion ringgit Malaysia pada setiap tahun tersebut. Menurutnya, beliau telah memberitahu pegawai kerajaan bahawa negara tidak boleh terus-menerus berhutang dengan banyak sehingga berlonggok. Maknanya kita kurangkan hutang kepada 93 bilion pada tahun 2023 berbanding 100 bilion pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 kita jangka 86 bilion ringgit. Kuranglah maknanya berbanding 100 bilion pada tahun sebelumnya, kata Anwar. Beliau menjelaskan kerajaan tidak boleh terus membatalkan semua hutang kerana negara perlu membantu rakyat untuk pembinaan sekolah baru, universiti dan membuat pembangunan yang lain selain tanggungan membayar hutang-hutang lama, kata Anwar. Menurut Anwar lagi, kerajaan bertekad untuk mengurangkan hutang kepada 60% berbanding 64% dalam keluaran negara kasar KDNK. Target kita adalah secara berperingkat kita menurun kepada sekurang-kurangnya 60% dari jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Lokman Adam tak tahan lagi dengan fitnah yang ditimpa kepada beliau. Akhirnya beliau ambil satu keputusan luar biasa. Okey. Nak kenal dengan Lokman Adam ini mudah. Beliau sebenarnya bagi saya, pemerhatian saya sebagai pemerhati politik bebas, saya lihat Lokman Adam ini adalah satu identiti, satu sosok manusia yang tahan tukul. Macam mana pun orang kondemkan dia, macam mana pun orang hentam dia, macam mana pun orang nak buruk-burukkan dia, macam mana dia pun disaman, macam mana pun dia dah kalah beberapa saman, macam mana pun dia hampir dipenjarakan, Lokman Adam tetap bertahan dalam politik. Dia tidak pernah goyah dan tidak pernah takut. Ya, jadi kali ini selepas Lokman Adam diserang hebat, bayangkan dia tak tahan lagi sehingga dia nak saman orang ini. Ini bukan calang-calang, ini bukan alang-alang tekanan terhadap Lokman Adam. Mungkinlah kan. Hari ini akhirnya Lokman Adam pertimbang mahu saman. Individu yang memfitnah Zahid larangnya berkempen. Saudara, apabila Lokman Adam dah nak menyaman, itu namanya sudah melampau. Sebagai seorang juru cakap, beliau ini sudah biasa dengan difitnah. Sudah biasa difitnah, sudah biasa kena fitnah dan sudah biasa juga kena tukul. Dia jarang juga menyaman.
Tapi kalau sampai dia nak saman, itu dah memang keterlaluan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Lokman Nur Adam membayangkan kemungkinan tindakan undang-undang terhadap individu yang dituduh memfitnahnya di media sosial. Secara khusus, Lokman Adam merujuk kepada kenyataan palsu yang dikaitkan dengan pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan menamakan Lokman sebagai salah seorang daripada 4 individu yang didakwa dilarang berkempen dalam pilihan raya kecil Nenggiri akan datang. Kata Lokman, saya sedang mencari nama, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon orang yang berkongsi fitnah ini supaya saya boleh saman mereka, katanya. Semua yang terlibat dalam mengedar bahan fitnah ini, saya akan pertimbangkan untuk saman, kata Lokman Adam. Saya sedang menyemak latar belakang mereka satu persatu, kata Lokman kepada Malaysia Kini. Awal hari ini, seorang kaki tangan dari ibu pejabat UMNO berkongsi kenyataan yang didakwa dikeluarkan Zahid yang juga Presiden UMNO. Kenyataan itu yang turut menamakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan 2 yang lain ditandakan palsu. Antara yang berkongsi kenyataan itu termasuk blogger Salim Iskandar di laman X. Seorang pembantu kepada Rafizi, Farhan Iqbal, menegur Salim dan menasihatkannya untuk membuat semakan fakta. Antara lain, kenyataan itu mendakwa Zahid berkata 4 individu itu telah dilarang berkempen untuk calon UMNO kerana mereka telah mencetuskan reaksi negatif orang ramai yang menyumbang kepada kekalahan Barisan Nasional Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Sungai Bakap baru-baru ini. Saya rasa sangat eloklah kalau Lokman Adam segera menyaman pemfitnah seperti ini. Sebenarnya, sama ada orang itu fitnah kerajaan atau fitnah pembangkang, pemfitnah itu patut diajar habis-habisan. Jangan bagi muka kepada pemfitnah yang durjana kurang ajar itu. Pendapat anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Nampaknya makin risau orang-orang politik di luar sana. Apabila mainan naratif baru berkaitan dengan kononnya wujud perbincangan antara PAS dan UMNO. Sebenarnya itu semua fitnah, kata Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun, fitnah-fitnah pun ianya tetap membuat orang panas buntut. Apabila ada sebilangan pemimpin dalam pakatan-pakatan tertentu seperti Perikatan Nasional dan PH memberikan respon yang mengejutkan kepada pendedahan kononnya ada perbincangan antara UMNO dan PAS itu. Kalau kemarin Fahmi Fadzil kata, yang patut risau ialah parti bersatu dengan adanya dakwaan perbincangan antara UMNO dan Barisan Nasional. Kata Fahmi Fadzil, dia kata, bersatu harus risau sebab kalau betul lah UMNO dan PAS mau hidupkan semula muafakat nasional, yang akan terjejas itu bukan kerajaan, tapi bersatu. Bersatu nak pergi mana lagi, kata Fahmi Fadzil. Lagi pula, kalau 3 parti ini dalam satu kedudukan, parti PAS, Bersatu dan UMNO, saya pun tak tahulah macam mana mereka nak membagi-bagi kerusi nanti. Silap-silap hari bulan, Bersatu tak dapat lebih daripada 10 kerusi. Atau UMNO tak dapat 10 kerusi. Atau akhirnya berpecah belah. Kata Fahmi Fadzil, yang risau itu sepatutnya parti Bersatu. Tapi templakan, kecaman daripada Fahmi Fadzil itu dibalas oleh Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal, ahli Parlimen Machang yang telah digantung selama 6 bulan. Rupa-rupanya saat beliau digantung ini aktif juga dia kan. Terkini beliau kata, Bersatu tak risau, tapi Fahmi Fadzil terdesak, kata Wan Faisal. Wah, saya nak tanyalah kepada semua netizen yang menonton channel dan video kali ini. Agak-agak siapa sebenarnya yang risau?
Parti Bersatu atau Parti PKR ataupun Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu kita dengar dululah apa ulasan Wan Faisal sehingga dia kata yang perlu risau itu ialah Fahmi. Seorang pemimpin kanan Bersatu menegaskan parti itu tidak berasa risau dengan isu rundingan UMNO PAS, seperti mana tanggapan dilontarkan Menteri Komunikasi merangkap juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil semalam. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sebaliknya berkata, Fahmi yang membuat kenyataan itulah menunjukkan mereka PH terdesak untuk memecah belahkan kesatuan PN. Tapi ada netizen kata sebenarnya yang memulakan isu ini bukan Fahmi Fadzil, bukan kerajaan, tapi siapa yang mulakan? Cerita fitnah kononnya UMNO dan PAS ada perbincangan. Jawablah sendirilah. Bersatu tidak risau tentang hal ini, kata Wan Faisal, kerana kami masih lagi bersama PAS dalam sebuah gabungan parti yang berdaftar. Tumpuan kami ketika ini ialah untuk berdepan PRK Nenggiri dan kita lihat kerjasama Bersatu dengan PAS telah membuahkan hasil yang baik di pelbagai peringkat sejak PRU ke-15 lalu, katanya. Jadi Fahmi menunjukkan mereka terdesak untuk cuba memecah belahkan PAS dan Bersatu, katanya. Sebenarnya pada pengamatan penganalisis politik bebas, mereka kata tiada keperluan untuk memecah belahkan PAS dan Bersatu. Tiada keperluan. Buat apa nak pecah belahkan mereka? Tiada apa-apa keuntungan. Mereka bersama pun sama, tak bersama pun sama, pecah pun sama, bersatu pun sama. Itu juga kerajaan tetap ada, 2/3 sokongan parlimen di parlimen, ahli parlimen di parlimen. Jadi buat apa nak pula buat dosa nak memecah belahkan orang kan? Pikir-pikirkannya. Kata Wan Faisal, mereka takut dengan kekuatan PN yang semakin mendapat sokongan rakyat walaupun kami di pihak pembangkang ditekan hebat dengan pelbagai cara oleh kerajaan, katanya. Dia yang juga ahli parlimen Macang mendakwa sokongan rakyat pada Perikatan Nasional tidak luntur kerana mereka berdepan dengan pelbagai fitnah dan sekatan. Saudara, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka kata relax ajalah, jangan layan dengan mat jargon, katanya. UMNO yang terdesak, kata Positif Tinkin. UMNO yang terdesak sebenarnya sebab rasa panik makin kurang sokongan pengundi masa kini. Tetapi ia tidak bererti cukup kerusi untuk bentuk kerajaan tanpa gabungan parti lain, katanya. Red Parrot kata, YB Menteri tak perlu layan mat jargon ini. Kerajaan ada sokongan lebih 2/3. Siapa yang terdesak sebenarnya? Bersatulah terdesak sehingga top 5 pun tidak dipertandingkan untuk mengelakkan perpecahan. Hakikatnya, dalam diam ramai ahli Bersatu yang tidak puas hati kerana semangat demokrasi dalam pemilihan parti tidak disuburkan. Takut berpecah akibat diadakan pertandingan dalam parti, bermakna parti itu sebenarnya tidak kuat, kata Red Parrot. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini Menteri Besar Pahang, yaitu Muhammad Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Selepas menjalani pembedahan di IJN, Menteri Besar Pahang maklum keadaan terkini beliau. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail kini sudah mula bertugas. Selepas menjalani prosedur pembedahan di Institut Jantung Negara IJN pada 7 Jun lepas. Setelah sekian lama bercuti selepas menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara IJN pada 7 Jun lalu, alhamdulillah hari ini saya memulakan tugas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerajaan MMK di Wisma Sri Pahang, Kelantan. Saya juga telah menyerahkan surat penempatan dan pertukaran ketua jabatan di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Pahang berkuat kuasa pada 1 Ogos 2024. Katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau hari ini.
Sebelum ini, Exco Pahang, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak dilapor meminta semua pihak bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi mengenai tahap kesihatan Wan Rosdi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai itu. Beliau berkata, semua pihak, khususnya rakyat negeri itu, tanpa mengira lapisan rakyat, berbeza pandangan dan fahaman politik, hanya perlu mendoakan yang terbaik buat Wan Rosdi. Katanya, semua orang tahu Datuk Seri Wan Rosdi tidak ada hari untuk berehat kerana jadual harian yang begitu padat setiap hari dan ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada kesihatan, katanya. Pada 10 Jun pula, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkunjung ke IJN bagi meluangkan masa melawat Wan Rosdi selepas Menteri Besar Pahang itu selesai menjalani prosedur pembedahan. Saudara-saudara sekalian, di samping daripada itu, satu isu sisipan dalam isu kali ini apabila Zahid Hamidi memberikan penjelasan dalam isu dakwaan diploma TVET ditolak JPA. Heboh kononnya diploma pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET tidak diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk digunapakai bagi berkhidmat dalam skim perkhidmatan awam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, dakwaan itu perlu dihentikan kerana pemegang sijil dan diploma yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK layak memasuki sektor perkhidmatan awam. Kata Zahid, saya berharap spekulasi seperti ini tidak diperbesar bagi mengelakkan kesalahfahaman masyarakat. Sedangkan potensi bidang TVET sangat besar termasuk Kobole pasaran graduan mencatatkan 94.5% pada tahun 2023 berbanding 92.5% pada tahun 2022 yang menunjukkan penerimaan dan pengiktirafan tinggi industri terhadap graduan TVET menurutnya dalam satu kenyataan. Jelasnya, program terbabit dilaksanakan oleh Institut TVET berdasarkan pentauliahan oleh dua badan akreditasi utama iaitu Agensi Kelayakan Malaysia dan JPK berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia. Persijilan kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh JPK merangkumi peringkat sijil kemahiran Malaysia bagi tahap 1, 2 dan 3, diploma kemahiran Malaysia bagi tahap 4 dan diploma lanjutan kemahiran Malaysia DLKM bagi tahap 5. Persijilan ini adalah berdasarkan kepada kompetensi pekerjaan atau kemahiran yang diperlukan oleh industri yang didokumentkan sebagai standard pekerjaan kemahiran Malaysia atau lebih dikenali dengan singkatan NOSS, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Pasti kali ini membuatkan telinga orang berdarah, bernanah dan mungkin tertanggal terus pindah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri lah. Apabila ramai walaun kata, kerajaan sekarang diambang bahaya, kerajaan sekarang dalam bahaya, negara berada di ambang bahaya, semuanya itu tipu semata-mata, bosku. Semua tu hanya kata-kata naratif yang tiada fakta. Cuba bagi tahu apa faktanya yang anda boleh nyatakan. Tak tahulah. Mungkin kamu jumpa fakta-faktanya, tak apa. Nanti kamu tulis dalam ruangan komen apa fakta-fakta yang kamu dapat yang kononnya negara dalam ambang bahaya. Karena semalam saya lihat di dalam satu paparan video yang dibuat oleh pempengaruh media sosial, beliau kata, lihat video ini. Apabila saya tengok dalam satu paparan berita, laporan di Harakah Daily menulis, kata laporan itu, negara berada di ambang bahaya. Bila saya tanya, apa pula ambang bahayanya? Sila senaraikan. Kalau boleh, 5 sajalah sebab negara di ambang bahaya. Bila mereka senaraikan, aduh, semuanya memang macam tapi tak betul. Ya,
Semua yang mereka kata itu sebenarnya naratif semata-mata. Faktanya ialah semuanya itu mungkin separuh benar, boleh kata juga separuh fitnah. Saudara-saudara sekalian, hari ini pula kita dikejutkan dengan satu lagi kejayaan luar biasa negara yang dikata dalam bahaya, dalam ambang musnah dan bagai-bagai macam-macam lah yang mereka kata. Sebenarnya itu semua tak betul. Yang betul ialah Malaysia kini diiktiraf sebagai negara yang aman di bawah Perdana Menteri yang ke-10 dan kini tersenarai sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Bayangkan, negara Malaysia yang anda kata buruk itu kepada mereka yang suka cakap negara Malaysia ini dalam keadaan tak aman lah, dalam nak tumbang lah, macam-macam lah. Dengar ini, laporan ini kata negara kita kini tersenarai sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Bukan ke-20, bukan ke-30, tapi ke-10. Bayangkan, di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Inilah yang terbaik. Negara Malaysia mempunyai pelbagai kaum, pelbagai agama, budaya, adat resam bangsa dan sebagainya. Tapi di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, beliau berjaya menyatu padukan semula rakyat Malaysia sehingga buktinya kita diiktiraf sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Malaysia terus mempamerkan rekod baik di bawah pentadbiran Kerajaan Madani apabila menduduki tangga ke-10 negara paling selamat di dunia daripada 163 buah negara. Kedudukan ini menyaksikan Malaysia naik 9 anak tangga berbanding tahun lepas, di mana kita berada di tempat ke-19. Jadi, anak kata apa lagi? Bikin malu sajalah kamu yang menabur fitnah itu. Tolong share video ini supaya mereka tahu bahawa mereka kini melakukan dosa besar, memfitnah kononnya kerajaan sekarang ini tak aman, tapi kita diiktiraf negara 10 terbaik aman di dunia. Menurut Indeks Keamanan Global GIP 2024, Malaysia berada dalam carta 10 negara terselamat di dunia dan kedua di belakang Singapura mewakili benua Asia. Malaysia sebagai negara membangun mengalahkan negara maju seperti Amerika Syarikat, Rusia, China dan Jepun yang langsung tidak tersenarai dalam 10 negara yang teratas. Berikut dipaparkan 10 negara teratas paling selamat di dunia. Rupa-rupanya di tempat yang ke-10 adalah diberikan kepada Malaysia. Tangga yang ke-9 adalah Slovenia. Tangga yang ke-8 ialah negara Denmark dan tangga yang ke-7 pula ialah negara asal Cristiano Ronaldo, iaitu Portugal. Dan di tangga yang ke-6 diberikan kepada Switzerland dan di tangga yang ke-5 siapa sangka negara kecil, negara yang berhampiran paling jiran dengan Malaysia, iaitu Singapura. Manakala di tangga yang keempat adalah negara impian saya untuk pergi melancong tapi tak dapat pergi lagi, iaitu New Zealand. Dan di tempat podium ketiga ialah negara Austria dan di tangga yang kedua siapa lagi kalau bukan negara Ireland. Dan pastinya anda tak sangka langsung bahawa negara paling selamat di dunia digondol oleh negara Iceland. Walaupun kita tidak menduduki podium 1, 2 dan 3, tapi kita berbangga Malaysia menjadi top 10 negara paling selamat di dunia. Kajian dilakukan firma Institute for Economy and Peace telah menyenaraikan Iceland berada di tangga pertama negara terselamat di dunia, manakala 3 lagi negara masing-masing berada di tangga kedua dan keempat ialah Ireland, Austria dan New Zealand.
Tiga aspek utama diambil dalam mengukur tahap keamanan global, termasuklah keselamatan dan security, konflik yang berterusan dan tahap militarisasi. Dalam konteks global, Malaysia adalah contoh bagaimana sebuah negara boleh mengimbangi antara pembangunan dan keamanan dalam pelbagai kaum yang ditawarkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu, dan terlebih-lebih lagi orang yang cuba nak memfitnah kononnya kerajaan kita ini kerajaan yang bakal diambang bahaya. Kerajaan kita sekarang dah tak aman. Kerajaan yang ada sekarang ini kononnya macam-macam lah, tak selesa, dan bagaimana macam mana sekalipun dia cakap, itu semua adalah cakap-cakap politik saja. Anda pernah dengar naratif? Itu hanya cerita naratif. Saya nak bagi tahu anda, semua naratif itu boleh cakap siapapun. Biasalah politik kan nak jual modal politik, itu saja yang boleh dibuat. Tapi untuk kali ini tak perlulah masuk bakul angkat sendiri. Malaysia diiktiraf bukan oleh negara Malaysia sendiri, bukan oleh ajiran sendiri, tapi oleh sebuah firma yang diiktiraf dan boleh sangat dipercayai, iaitu Firma Institute for Economic and Peace. Tahniah diucapkan kepada kerajaan kita Malaysia, negara Malaysia, kerana berjaya naik 9 anak tangga daripada 19, kini tangga ke-10. Bravo!